Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi Jumaat yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sayangi dan cintai, di keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, di keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم. تفضل أستاذ. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Yang saya muliakan pengacara, moderator pada pagi ini, seluruh warga Gema Nurul Iman yang saya kasihi, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala sempena dengan Jumaah yang mubarakah. Mudah-mudahan kita juga termasuk di kalangan orang yang saleh, yang salihah untuk agama kita, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita senantiasa memohon untuk dijadikan orang yang saleh, kerana apa yang kita belajar, apa yang kita tuntut dari apa segala perkara pun kita nak jadi orang yang soleh. Ya. Kerana untung jadi orang yang soleh ini sehingga kalaulah kita ini dimatikan, kan dicerita dalam ayat Al-Quranul Karim, sekiranya seseorang itu diwafatkan, dimatikan, dia akan minta pada Allah Ta'ala untuk kembali ke dunia. Dalam Quran disebutkan, laula akhartani ila ajalin qarib, bangunkanlah aku sekejap sahaja ya Allah. Tak lama aku nak minta sekejap ya, mungkin 10 minit, mungkin 15 minit nak kembali ke dunia. Tujuannya tak panjang. Nak minta dalam tempoh yang singkat itu, yang pertamanya laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum. Aku nak jadi orang yang bersedekah. Dia nak patah balik tu, nak ambil semua harta-harta yang dia tinggal tu. Sedangkan waktu tu orang dah bahagilah. Ini 1/8, yang ni 2/3, yang ni 1/3, yang ni 1/2. Yang ni 2/3. Tapi sekarang waktu tu dah bukan jadi harta dia, kerana harta ini terputus pemilikan selepas mana kita wafat. Dia nak buat apa? Fa'as-saddaqa wa'akum, dia nak bersedekah. Maka waktu itulah dia nak sedekah. Kemudian wa'akum minas salihin, dan aku nak jadi orang yang nak jadi orang yang salih. Jadi betapa penting nak jadi orang yang salih ni, sehingga kalaulah diberikan ruang untuk patah balik ke dunia selepas dimatikan, maka akan meminta seseorang itu menjadi orang yang soleh. Dan untung yang kedua jadi orang yang soleh ini ialah kita didoakan senantiasa. Kita dalam tasyahud ya, kita selalu baca. Bukan selalulah, memang kita akan baca macam itulah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kerana kita minta lagi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, sejahterakan, salam dan sejahtera buat ke atas alaina, ke atas kami, wa ala ibadillah, dan juga hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh. Maknanya, kita ni sentiasa minta nak jadi saleh. Selepas wuduk pun doa yang sama. Nabi SAW dalam Sunan Tirmizi menyebut, sesiapa yang selepas berwuduk, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua rangkap sahaja. Kita baca selalu banyak kan? Tapi sebenarnya, kalau baca 2 pun dah dapat banyak dah. Bukan nak suruh baca 2 tu sahaja. Bacalah semuanya. Cuma kalau baca 2 itu sahaja pun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tayyibin wa Allahumma ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika as-salihin. Maknanya nak jadi orang yang soleh juga. Sesiapa yang baca 2 patah sahaja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dibukakan baginya pintu syurga, 8 pintu syurga. Dia boleh masuk melalui mana yang dia suka. Jadi kita, mukadimah saya ni, mukadimah sebelum saya masuk masalah tajuk kita pada hari ini.
betapa peluang untuk kita nak timba pahala dan jadi orang soleh ni banyak. Bahkan kalau kita menuntut ilmu, man ghada ila masjid, siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama. Dalam surah Tirmizi juga. La yuridu illa an yata'allama aw yu'allimahu khairan. Melainkan dia nak belajar ilmu, nak jadi orang, nak mengaji ataupun nak mengajar ilmu ataupun nak belajar, Tuhan akan berikan pada dia, kata Nabi SAW, ka ajri hajjin tammah, akan dapat pahala haji yang sempurna. Oh, kita nak bangkit tahajud selalu tak larat. Kita nak puasa selalu pun tak mampu. Kita nak sedekah selalu, duit tak berapa ada. Nak baca Quran banyak-banyak, kita pun tak berapa tinggi himmah semangat kita. Maka duduk dalam majlis ilmu. Datang majlis ilmu, walaupun kadang-kadang sekejap saja. Orang belajar sejam, dia 5 minit dah tidur. InsyaAllah dapat juga pahala haji. Jadi ini cara nak mengumpulkan pahala. Sebab tu ulama ada mengarang amalan yang mudah-mudah tapi pahala banyak melimpah ruah. InsyaAllah kita boleh cari peluang tu. Ini semangat saya bagi semangat dekat saya juga dan juga semua warga Nurul Iman supaya kita ada semangat tinggi nak menuntut ilmu ni. Punca utama kita ini nak redha Allah Subhanahu Wa Taala kerana Tuhan yang suruh kita belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dari riwayat ada yang kulli muslimin, ada yang tambahan lagi wa muslimatin. Jadi insya-Allah 10.30 dah. Saya hari ini nak buat perbahasan mengenai aurat. Kerana berlaku muskilah di kalangan kita, sama ada kita yang nak menutup aurat ataupun orang lain yang menghukum kita dalam masalah aurat. Ada yang keterlaluan. Sehingga kalau dia nak pakai, dia sudah ada piawaian dia yang tersendiri. Sehingga ada yang meletakkan tudung mesti labuh sampai ke lutut. Ada yang pakaian yang terlalu longgar. Tidaklah salah. Boleh saja dia nak pakai sedemikian. Tetapi apabila dia melihat neracanya itu, dia bawa dia punya standard untuk dia pandang manusia lain pun sedemikian. Ada pula orang yang terlalu bermudah-mudah. Sehingga dia menganggap pakaian Islam ini dalam apa jua perkara pun boleh. Dalam macam mana bentuk pun okey. Jadi kita di antara dua persimpangan. Kalau dalam istilah agama disebut ifrat dengan tafrid. Yang terlalu longgar, longgar sangat. Ada yang terlalu ketat sehingga mengetatkan, sehingga orang merasa rigid dengan fatwa dan pendapatnya. Sebab itu Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu ta'ala menyebut kita dilarang untuk belajar ilmu fiqh daripada manusia, daripada seorang tok guru yang banyak perkara haram, banyak perkara tak boleh, lebih banyak dari perkara boleh. Saya bukanlah nak menyuruh manusia ataupun warga JNI ini bermudah-mudah dalam isu aurat, bukan. Kita nak pertengahan. Bahkan mereka yang melabuhkan pakaiannya, melabuhkan tudungnya, itu yang terbaik. Tetapi Islam dia ada standard yang mana cukup-cukup makan sahaja ataupun memadai dengan begitu sehingga tidak menyukarkan. Kadang-kadang ada yang duduk dalam bidang tugas yang memerlukan pekerjaannya tu kita kena, orang Kedah kita kena bingkas. Bingkas ni maknanya kena contohnya nak kena laju sikit buat kerja. Kadang-kadang kerja tugasnya kritikal. Maka kita tak boleh memaksa dia berpakaian seperti kita. Yang mana berpakaian labuh. Contoh macam disebut sini macam polis, macam askar, macam nurse. Ya, nurse dia pakaian dia tu memang dia ada bentuk tubuh. Tapi kalau dia buat longgar, walaupun kadang-kadang dia berbentuk tubuh tapi tidak mengambil bentuk tubuh. Nanti kita akan bahaskan. Ya. Secara umum saya nak bahas dulu aurat wanita. Ya, orang lelaki sekejap lagi. Sebab orang lelaki tak complicated tentang aurat dia. Orang lelaki ni senang, ya, tak susah. Tapi aurat orang perempuan, ingat kita ada 3 perkara yang perlu dijaga. Ya, saya bawa perbahasan yang ringkas saja hari ini. Kita masa pun tak panjang. Lagi saya pun nak Jumaat. Orang lelaki yang mungkin ada dalam ni pun nak solat Jumaat. Perbahasan kita berkenaan dengan aurat wanita dahulu, saya nak listkan di sini ada 3 perkara yang mesti dipatuhi oleh wanita yang nak berpakaian, yang mana pakaiannya itu akan dilihat oleh ajnabi, lelaki ajnabi. Siapa lelaki ajnabi? Lelaki ajnabi ni orang yang boleh kahwin dengan kita. Itu secara ringkasnya nak mudah faham begitu. Jadi bila dia boleh kahwin dengan kita, maknanya dia bukan mahram kita.
Mahram ni macam mana, nanti saya akan buat perbahasan yang seterusnya. Kita akan buat masalah mahram sahaja, isu mahram. Mahram ni dia banyak isu berkaitan dengan salam, berkaitan dengan boleh tengok aurat, berkaitan dengan yang berkenaan lah dengan ikhtilat, dengan duduk berdua-duaan dan sebagainya. Baik, jadi 3 perkara ni insya-Allah semua boleh ingat insya-Allah. Saya akan ambil kalam guru saya, dia buat dalam bahasa Arab. Yang pertama, aurat perempuan ini dia panggil, dia tak boleh la yasif. La yasif, tak boleh. Nampak jelas tak gambar saya ni? Matahari dia makin naik dah. Okey tak ni? Okey Ustaz, teruskan. Alhamdulillah. Okey. Ustaz dah panas kot berpeluh ni. Tak, saya okey, Kena ambil Okey. juga, kena bagi keluar peluh juga sekali-sekala. Okey. Baik. Ciri pertama yang aurat perempuan, pakaiannya itu dia tak boleh disebut dengan la yasif. La yasif. Ya, huruf ya, huruf sad dengan huruf fa. La yasif. Apa makna yasif? Maknanya sifat. Pakaian yang dia pakai tadi tidak boleh mensifatkan bentuk tubuh badan dia. Tidak boleh menyifatkan, maknanya mengikut bentuk tubuh. Okey? Dia, peha dia, maknanya bila dia pakai ketat, akan orang tahu peha dia macam mana bentuk. Dia tutup pakaian ketatnya di badan, maka orang tahu dia bentuk badan dia macam mana. Dia mengambil bentuk badan. Macam saya pakai sekarang lah kan. Macam kita pakai orang perempuan, dia macam ni masih longgar ni. Tapi bila ditarik macam tu ketat, maka dia sudah mengambil bentuk badan. Jadi ciri yang pertama, tak boleh ambil bentuk badan. La yasif, tidak boleh mensifatkan bentuk badan. Ya, tidak boleh mensifatkan bentuk badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, la yashif. Biharfi shin. La yashif. Ya, sin, fa. Huruf ya dengan huruf sin, harfu shin dengan harfu nun. Bukan, harfu fa. La yashif. Tadi kalau ya sad fa, yang ni ubah sad tu dengan harfu shin, ashin. La yashif. Apa makna yashif? Yashif ni tak boleh jarang. Orang Kedah, orang utara kami kata tak boleh jarang. Makna jarang di sini maksudnya macam mana? Transparent, maknanya boleh dilihat warna kulitnya. Ya, orang boleh tengok warna kulitnya. Kalau pakai di paha, nampak dia punya kulit paha. Pakai di badan, nampak dia punya kulit badan dia. Jadi ini muskilah besar hari ini. Pakai sudah longgar tapi jarang. Jadi t-shirt yang terlalu putih warnanya. Jadi walaupun labuh, walaupun dia longgar, tapi problem masalahnya ialah dia jarang. Jadi ini juga tidak memenuhi tuntutan di dalam menutup aurat. Ya, tak boleh. Haram. Okey, haram. Yang ketiga, la yakshif. Okey. La yakshif. La yakshif. Harfu ya, kemudian letak huruf kaf. Yak. Kemudian harfu shin. Yakshif. Kemudian harfu fa. La yakshif ni tak boleh tersingkap. Tak boleh terangkat, tak boleh tersingkap. Kerana mungkin kalau kita pakai macam biasa, dia menutup. Tapi bila duduk, terangkat, nampak. Pakai macam biasa, tutup. Bila naik motosikal, terangkat, nampak betis. Bila duduk macam biasa, tutup. Bila duduk, nampak perut. Ini muskilah. Ya. Bila kita tanya tutup aurat, dah tutup. Tapi waktu duduk, terangkat. Yakshi ni mana tersingkap. Ya, kasyaf kan kita kalau baca tasawuf dia buat kasyaf ni dia boleh singkap, dia boleh nampak apa yang di dalam dalam hati kita ke, kan dalam istilah kasyaf dia disebut macam tu. Jadi yakshi ni mana tersingkap, maknanya dia boleh menyingkap. Jadi 3 perkara ini tak boleh ada pada pakaian seorang wanita. Ya, maka bila ada pada pakaian seorang wanita salah satu dari apa yang saya sebutkan ini, maka hukumnya haram, dilihat oleh lelaki ajnabi dan berdosa. Ya, ini muskilah kita pada hari ini. Ya, kita ada kawan-kawan, kita ada adik-beradik. Mereka tutup tak aurat,
mereka tutup tapi tidak memenuhi standard yang ditetapkan oleh syarak. 3 ini. Ya. Kita tak mensyaratkan mesti labuh, tak mesti. Ya. Kadang-kadang tudung taklah sampai tudung labuh macam sekolah budak-budak sekolah agama pakai itu. Kita pun tak, Islam pun taklah mewajibkan, fiqh pun taklah mewajibkan sampai peringkat macam tu. Tetapi ya, tetapi janganlah sampai terdedah, ya, terdedah. Jadi ini muskilah kita kerana apa? Kerana sebahagian memahami tuntutan menutup aurat ini hanya sekadar menutup warna kulit sahaja. Okey. Jadi ini untuk masalah di luar semayang, ya, masalah di luar semayang. Jadi kalau manusia ajnabi nak tengok, maka mesti memenuhi tuntutan ketiga-tiga ini. Apatah lagi tiga-tiga tak ada ciri ni. Sudahlah jarang transparent, sudahlah tersingkap, kemudian mengambil bentuk tubuh pula. Ya. Ini masalah ini banyak hari ini sebab kadang-kadang saya melihat bukan kerana kefahaman agama, ya, dia faham bahawa dia tak boleh pakai macam tu, tapi kerana nak ikut trend, ya, bila nak ikut trend maka dia akan terjebaklah ke dalam ruang-ruang yang kita sebutkan ini, maka berdosa kalaulah ramai orang yang melihat dia, tengok dia punya aurat, maka dia dosa tersebut makinlah bertambah banyak. Masalah aurat ini dia masalah orang tengok. Sebab itu bila duduk dalam rumah, tak berbaju, tak berpakaian pun tidak mengapa, kerana tidak ada orang yang melihatnya. Ya, dia tak sama macam semayang. Semayang duduk dekat mana pun kena buat. Jadi aurat ini dia tak macam ibadat yang lain. Aurat ini dia jangan dilihat oleh ajnabi. Kalaulah perempuan dilihat oleh ajnabi, kalau lelaki dilihat oleh ajnabiah. Okey? Jadi ini muskilah. Maka di sini kita boleh dapat tahu sebahagian daripada pakaian yang menutup aurat ataupun tidak. Saya tegaskan sedemikian kerana hari ini ada di kalangan wanita yang terlibat dalam bertugas. Saya selalu sebut tugas-tugas yang kritikal seperti mana nurse, ya, jururawat. Jururawat dia, pada pandangan saya, mungkin ada di kalangan perempuan tak setuju. Dia pakaian nurse tu sendiri dia seolah-olah bentuk badan. Dia berbentuk badan tetapi dia tidak mengambil bentuk badan. Okey. Jadi kalau nurse itu sengaja buat bagi ketat betul, itu masalah dia. Tetapi boleh dilonggarkan sedikit. Dan saya tak merasa kita nak mewajibkan supaya bertudung labuh kerana mereka bertugas, tugas mereka kritikal, ya. Mereka nak kena berkejar-kejar, mereka nak kena cepat, mereka nak kena pantas. Jadi kalau pakaian longgar, labuh, meleret semua menyukarkan tugas. Ya, ini pandangan saya dan saya sendiri mengambil pandangan ini daripada kefahaman saya dengan kelas-kelas bersama dengan guru-guru saya. Kalau ada yang tak setuju, boleh silakan begitu, kita boleh bincang. Jangan dengan saya ni, saya boleh bincang. Jangan nanti tak setuju terus tak nak masuk kelas saya. Ustaz ni pandangan dia tak betul lah. Kita boleh bincang. Jadi masalah muskilah ini saya tekankan kerana kita di antara dua. Yang nak berpakaian mengikut syarak, dia nak pakaian labuhnya, tudung labuhnya, seluar labuhnya, kain labuhnya, silakan. Itu yang terpuji dengan melabuhkan pakaian. Tetapi tuntutan melabuhkan ni bukanlah sampai peringkat makna labuh tadi menutup segala tempat yang perlu ditutup. Ya. Maka di sini juga ada perbahasan tentang niqab, memakai purdah. Maka pakai purdah ini di dalam mazhab kita akan dapati hukum memakai purdah ini wajib. Ada dalam kitab Syafi'iyah menyebut wajib. Maka saya juga bertanya pada guru kami, adakah tuntutan pakai purdah itu wajib sekiranya wanita tidak memakai purdah maka hukumnya haram? Maka kata guru kami, cuba lihat perintah menutup purdah yang ada dalam mazhab Syafi'i, sebahagian kitab yang mewajibkan tadi, adakah tuntutan itu ada sebab ataupun tidak ada sebab? Dia ada dalam masalah fiqh ini ada yang bersebab dan ada yang tidak ada sebab. Yang bersebab seperti contohnya diharamkan riba, diharamkan minum arak kerana mabuk. Itu dia yang ada sebab. Diharamkan bunuh kerana darah manusia itu bernilai. Ada kemuliaan. Tapi ada sebahagian yang tidak ada sebab. Sebagaimana semayang, kita semayang 4 rakaat waktu zuhur. Kita nak, sebab apa 4 rakaat? Maka dia tak ada jawapan sebenarnya. Ya, sami'na wa ata'na. Kami patuh dan kami taat. Di dalam masalah bertudung tadi juga sama, berniqab. Kalau kita tengok sebahagian kitab menyebut wajib wanita itu menutup mukanya dengan cadar, dengan purdah. Maka kata guru kami dia bersebab.
sebab tersebut, maka lihatlah dalam kitab-kitab fiqh, dia akan sebut masalah pemakaian purdah ini dia berdasarkan zaman. Ya, zaman. Sebab tu kita akan jumpa dalam kitab-kitab fiqh disebut diwajibkan memakai niqab kerana lizurufi zamanina ataupun atbaqatin nisa, wanita-wanita yang berada pada zaman sekarang, terkini, waktu tersebut. Maka dilihat pada uruf ketika itu ialah wanita-wanita banyak memakai niqab. Ya, bila banyak memakai niqab, ada perempuan yang tak memakai niqab, maka memakai yang tidak memakai niqab tadi akan dijadi perhatian. Dia akan jadi perhatian. Dan semua pakai, tiba-tiba seorang tak pakai, dua orang tak pakai, maka yang tak pakai itu akan jadi perhatian. Sedangkan wanita tidak boleh dijadikan perhatian, menarik perhatian. Okey, kata guru kami sedemikian. Demikian juga kalaulah kita pergi satu tempat yang ramai tak pakai niqab, misalan, maka kita memakai niqab, maka kita pula dijadikan perhatian. Maka orang akan tengok kita. Tapi di suasana Malaysia, saya berpandangan nak pakai niqab tak ada masalah. Kerana orang pakai niqab tak dijadikan pandangan tengok macam tu. Ada sebagian tempat yang bila semua tak pakai niqab, tiba-tiba kita yang pakai, kata guru kami. Maka orang akan melihat dia. Ketika itu dia sudah dijadikan sasaran pandangan. Maka guru kami tadi, kata Syekh Yusri Jabir Al-Hasani, dia kata, sebahagian menceritakanlah, kata dia kalau dia bawa isteri dia pergi tempat yang banyak memakai niqab, maka dia akan menyuruh isterinya berniqab. Kalau dia pergi tempat yang banyak tak pakai niqab, maka dia diberikan kelonggaran untuk membuang cadar tadi. Jadi saya nak sebut di sini bukanlah haram memakai. Kan lagi faham gitu pula. Dan bukanlah saya mewajibkan, tidak juga. Cuma saya nak bagi tahu kata pakaian niqab tadi wajib tak dalam mazhab Syafi'i? Ya, wajib mengikut sebahagian pendapat dahulu, tetapi bukan wajib secara ta'abudi. Ta'abudi ni macam semayang, bukan. Tetapi wajib tadi bersebab. Ya, kerana ada sebab tertentu. Maka terpuji bagi orang yang memakai niqab, maka Allah semoga Allah Ta'ala memberikan kepada dia pahala ataupun memberikan kepada dia ganjaran kesungguhan. Kerana apa? Kerana dia cuba untuk menutup sebanyak mungkin tubuhnya. Tapi di suasana di Malaysia, urus di Malaysia, insya-Allah tak ada masalah nak pakai ke tak pakai, kita sedang-sedang. Ya, tak ada masalah sebenarnya. Baik, itu masalah niqab. Dan kemudiannya masalah berkenaan dengan aurat tadi, kita ada isu lagi berkenaan dengan masalah pakaian yang kadang-kadang dalam sembahyang. Ya, aurat dalam sembahyang pula, dia kadang-kadang ada masa lebih berat dan ada kadang masa lebih ringan. Dari sudut ringan, untuk meluluskan sembahyang, perempuan hanya perlu menghilangkan warna kulit sahaja. Ini kita bahas tentang sah sembahyang, ya. Bukan aula, afdal ataupun ni, bukan. Ini masalah sah sembahyang. Kalau dia duduk dalam rumah, dia sembahyang, ataupun di luar rumah, dia pakai seluar jeans yang ketat, baju kemeja misalnya, ataupun t-shirt berlengan panjang, sebenarnya sudah cukup untuk dia masuk dalam sembahyang. Ya, tak sampai nak kena telekung. Saya duduk di negara Arab, Mesir berbelas-belas tahun, saya pun tak pernah tengok Arab Mesir pakai telekung. Dia orang sembahyang ni dengan apa yang ada di badan saja. Jadi telekung tu tak wajib. Kalau nak pakai itu lebih baik. Bagus, tak ada masalah. Cuma bila tak bawa telekung nanti jangan sampai tak sembahyang pula. Kerana tak lagi faham telekung itu syartun min syuruti sihhati solah. Sebahagian dari syarat sahnya sembahyang. Tak boleh faham macam tu. Okey. Jadi untuk meluluskan sembahyang ialah berpakaian menutup aurat, ya, sekira-kira menghilangkan warna kulit. Jadi kalaulah dia pakai seluar jeans sembahyang di masjid, sah kalau dia walaupun ketat kerana warna kulit dah tak nampak. Tetapi kalau dia sembahyang demikian di hadapan ajnabi, lelaki yang boleh kahwin dengan dia, maka sembahyangnya tadi sah bersama dengan dosa. Saya ulang, sah sembahyangnya tetapi bersama dengan dosa. Ada ke ustaz sah tapi dosa? Ada. Contohnya orang yang ambil wuduk, kalau dalam kitab-kitab fiqh sebut mengambil wuduk dengan air curi, kan? Sembahyang di tanah yang dirampas, itu kan antara pakaian yang dicuri. Jadi sembahyang sah, perbahasan sah itu kerana cukup syarat. Ya, cukup rukun, cukup syarat, sah lah. Tetapi akan ada isu di situ berdosa ataupun tidak. Jadi orang yang sembahyang, perempuan yang sembahyang berpakaian ketat, maka dia dihukum berdosa tetapi sah solatnya. Lebih baiklah daripada dia pakai ketat tapi tak sembahyang, kan? Okey.
Jadi kita anjurkan juga orang yang berfashion hari ni, kalau dia nak mendekati agama, kita akan nasihat. Nasihat yang paling simple, yang paling mudah. Kita nak supaya orang tu kalau sejahat mana pun dia, kita minta jangan dia tinggal solat. Maka kalau kita nak wajibkan dia bawa telekung selalu, mungkin dia pun tak bersedia lagi. Maka kita kata wajibkan jangan tinggal solat. Dia akan tanya kita pakaian susah, pakaian ketat macam ni, maka katakan pada dia bahawa boleh semayang dengan pakaian yang ketat. Sekurang-kurangnya dia semayang juga walaupun berdosa, daripada dia buat dosa tapi tak semayang. Al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Kita pegang kalam Allah Subhanahu wa taala tadi. Tuhan kata al-hasanat, kebaikan akan menghilangkan as-sayyi'at, keburukan, kejahatan kita. Jadi kalaulah orang tu kadang-kadang tudung tak pakai tutup, tak tutup habis lagi, aurat belum tutup, kalau dia semayang, kita jangan keluarkan kata-kata yang tak baik pada dia. Saya melihat sebahagian manusia yang cepat menghukum. Bila dia tengok kadang-kadang orang tak pakai tudung tapi semayang. Bulan puasa ada yang tak pakai tudung tapi berpuasa Ramadan. Dia akan cakap kadang-kadang sebahagian kita, pelik dia tu tak pakai tudung tapi semayang. Baik tak payah semayang. Ada juga yang cakap macam tu. Kak Cik, Kak Long, kalau lah tak pakai tudung, baik tak payah puasa. Ini ucapan yang batil sebenarnya. Batil. Yang pertama berlawanan dengan ayat Quran yang sebut saya bacakan tadi. Al-hasanat. Sebenarnya kebaikan itu akan mengikis keburukan. Tetapi kita sebagai manusia tukar sifir dia. Kita seolah-olah meletakkan kejahatan akan menghilangkan kebaikan. Tak. Quran cakap al-hasanat. Kebaikan akan menghilangkan keburukan. Jadi bagi peluang pada dia. Bagi dia semayang. Ya. Yang keduanya kita diminta al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita disuruh buat kebaikan, melarang kejahatan. Sekarang ni dia semayang dah baik, kenapa kita suruh dia berhenti? Ini saya fikir ucapan-ucapan yang berlega di kalangan manusia yang menghilangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi suruh dia semayang. Saya nak bagi tahu dengan pakaian ketat tersebut bukanlah boleh pakai, tapi kalau daripada dia pakai ketat dia tak semayang, lebih baik dia semayang. Kita katakan dengan pakaian yang kamu pakai tadi dah boleh bawa dalam semayang. Kerana syarat untuk sahnya semayang ialah menghilangkan warna kulit, ya. Menghilangkan warna kulit. Boleh ya? Okey, itu masalah solat. Dan ada tatkala ketikanya, ya, jaga aurat ini kita kena faham yang dilihat daripada atas, kalau terbuka semuanya akan membatalkan solat. Saya tengok ada soalan-soalan, nanti minta tanya direct dengan saya ya. Saya nak baca, tak orang nampak ada silau, kemudian kuliah kita tak habis lagi, nanti sesi tanya soalan nanti insya-Allah kita buka untuk tanyalah. Sekarang 10.51, sikit lagi saya nak urai Aurat ini apa yang dilihat daripada atas. Sebab itu kalau baju terbuka macam ni. Baju terbuka. Okey. Bila terbuka macam ini, orang lihat daripada atas. Orang lihat daripada atas. Saya buat contoh sini. Orang lihat daripada atas, maka saya pula pakai seluar bawah pusat. Kalau saya tarik tutup tu pusat saya dah. Tak apalah. Sebab semayang kalau tak pakai baju pun sah orang lelaki-lelaki. Tapi kalau dilihat daripada atas, maka memudaratkan solatnya. Sebab itu bila rokok terbuka bahagian ini, maka kalau dia pakai seluar ataupun kain di bawah pusat, maka boleh menjejaskan semayang dia. Tetapi kalaulah dilihat daripada bawah, itu tidak menjejaskan semayang. Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan contoh. Contoh apa? Contoh masjid ada 2 tingkat. Tingkat yang kedua itu lantainya cermin. Maka apabila solat, ada orang yang melalui di bawah melihat aurat setiap mereka yang sembahyang dengan memakai kain misalnya. Aurat itu bukan setakat paha betis. Hatta sawatain. Kemaluan khubul dan duburnya. Melihat itu berdosa. Saya tak nak bahas boleh melihat ataupun tidak. Kita bukan nak cakap boleh melihat. Kita nak cakap kalaulah dilihat sekalipun, maka tidak membatalkan solatnya kerana dilihat daripada bahagian bawah tidak menjejaskan solat. Yang menjejaskan dilihat daripada bahagian atas dan juga di bahagian samping. Ya, itu masalah dalam solat. Masalah seterusnya bagi perempuan, bila dia solat, wajahnya mesti menutup mukanya. Bukan, pakaiannya mesti, tudung mesti menutup muka dan juga menutup dagunya. Saya ulang, wajib menutup dagunya. Dagu ini mazhab kita Syafi'i mewajibkan tutup dagu. Baik, saya dapati ramai yang tak tutup dagu ketika solat.
Ya, ramai yang tak tutup dagu ketika solat. Maka adakah hukumnya tidak sah solat kami kerana ramai di kalangan wanita hari ini kalau pakai telekung tak tutup dagu pun sebenarnya. Baik, saya nak nakal satu pendapat dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ismail Osman Zin Al-Yamani. Saya rasa sebahagian besar dalam grup ini kenal Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, dia dulu belajar di Mekah. Salah seorang guru dia bernama Syekh Ismail Osman Zin Al-Yamani. Seorang alim di Mekah bermazhab Syafi'i. Syekh Ismail Osman Zin Al-Yamani, dia ada mengarang kitab namanya Qurratul Ain. Ya, mengarang satu kitab fiqh Syafi'i namanya Qurratul Ain. Maka dalam kitab itu dia ada menyebut bahawa hukum yang wajib dalam mazhab Syafi'i kepada wanita yang nak solat ialah menutup dagunya. Tetapi pada hari ini, pada zaman dia, sekarang dia dah wafat dah. Dia sudah pun meninggal dunia, Syekh Ismail. Maka saya dapati dalam kitabnya itu dia menyebut bahawa wanita-wanita hari ini dimaafkan sekiranya tidak menutup dagu di dalam sembahyang. Kerana mengikut pendapat dalam mazhab Maliki. Kerana apa? Kerana sudah menjadi keadaan sebagai disebut dengan umum balwa. Umum balwa ni maknanya ramai sangat buat. Ya, maka kita ulama nak kena cari satu solusi supaya sembahyangnya sah. Kalau tidak, dia orang tak buat tapi sembahyang tidak sah. Ini kaedah fatwa sebenarnya. Maka yang tak menutup dagu juga sah sembahyangnya jika mengikut pendapat yang disebut oleh Syekh Ismail. Kerana apa? Kerana hari ini ramai yang tak tutup, maka dah jadi umum balwa. Dan perkara itu bukan yang diijma'. Ya. Kalau ijma' tak boleh lawan. Tapi ini bukan ijma'. Ada pendapat dalam mazhab lain. Ada pendapat kedua, ada pendapat ketiga. Maka kita berlapang dada. Saya cuba nak bawa, kita mesti tutup aurat dengan baik. Tetapi sebahagian memahami tutup aurat ini dengan cara yang terlalu keras. Ada yang memahami tutup aurat ini dengan terlalu ringan. Kita tak nak dua-dua sebenarnya. Kita nak, kalaulah dia nak keras, dia keras untuk dirinya sahaja. Dia jangan mewajibkan pada orang lain sehingga nanti orang rasa rigidnya Islam. Rigidnya fiqh dalam Islam. Kita tak nak sampai peringkat macam tu. Kita nak, kita kalau nak buat yang dia panggil zuhud ataupun dia panggil warak. Sia-sia. Warak. Warak ini, warak ini dia tak boleh paksa untuk orang. Tetapi dia boleh guna untuk diri dia sendiri. Maka saya memuji mereka yang melabuhkan pakaian, tidak ada masalah. Silakan. Bahkan dapat pahala lebih kalau niatnya. Kerana kan tuntutan sunat melebihkan ataupun melabuhkan ataupun melebihkan lapisan pakaian. Memang ada tuntutan sunat kepada mereka yang melakukan sedemikian. Tetapi jangan dia menghukum manusia lain yang mungkin tak berpakaian seperti dia sebagai pakaian yang terkeluar dari garis pandu syarak. Jangan sedemikian. Kadang-kadang ada yang tak bertudung labuh. Bila tak bertudung labuh, pakaian tersebut longgar, menutup bahagian dada, sudah memadai. Ada yang kadang-kadang tak tutup dengan tudung, dia pakai coat. Ya, dia ganti dengan coat ataupun sweater. Sudah memadai. Kerana menutup aurat ini tak mesti dengan tudung. Ya, kalau ada orang yang nak tutup aurat, tutuplah dengan apa-apa pun. Nak tutup dengan baldi ke, nak tutup dengan surat khabar ke, nak tutup dengan kain tirai ke, silakan. Tapi tutuplah aurat dengan apa jua yang menghilangkan bentuk tubuh dia, bentuk-bentuk yang wajib dihilangkan. Ya, wajib dihilangkan. Jadi yang bentuk dihilang ini bahagian-bahagian yang saya sebutkan tadi, tetapi disebutkan dalam kitab-kitab fiqh dia panggil illa ma zahara minha. Illa ma zahara minha, yang tak dapat elok, yang zahir. Ya, yang tak dapat elok ni sebagai contohnya kepala. Kepala ni kalau kita pakai tudung, dia akan ikut juga bentuk kan. Kita tak boleh nak elok. Sebab kepala bila kita letak tudung, letak towel ke, letak kain ke atas ni, maka dia akan mengambil bentuk kepala. Maka yang ni illa ma zahara minha, kita tak boleh nak buat apa, dimaafkan. Ya, takkan nak pakai helmet Apollo baru pakai tudung. Teruklah, kesian kat muslimat kita. Kemudian lagi bahagian bahu. Bahu ni dia ikut kan. Kalau perempuan dia pakai di sini akan nampak bentuk bahu. Maka bentuk bahu juga dimaafkan. Ya, tak perlu dia nak kena ambil span basuh pinggan letak di sini, tak perlu. Kemudian apa lagi waktu duduk kadang-kadang mengikut sedikit bentuk paha dan lutut. Okey, tidak mengapa, dimaafkan. Ya. Demikian juga aurat kadang-kadang waktu sebahagian keadaan dia nak kena sinting lengan dia, ya. Orang perempuan ni sinting lengan. Laki kami boleh ni bahagian aurat. Sinting lengan nak basuh pinggan. Waktu hari raya ramai orang masuk sampai ke dapur, kadang-kadang adik-beradik yang kadang-kadang sepupu. Maka dimaafkan sedikit-sedikit, ya. Dimaafkanlah. Stokin dia labuhkan sikit kain dia, kadang-kadang tak pakai stokin.
Kalaulah nampak juga tu memang orang tu yang perlu nak tengok sebenarnya. Kita dah cuba jaga sekadar yang mampu. Jadi insyaAllah sekarang dah 10.58. Jadi itu saya letak tu saya pakai dawabit. Dawabit ni maknanya standard pemakaian yang saya letak tadi tak terlalu keras tapi dia bukan ringan sangat. Ringan sangat ni sampai entahlah kadang-kadang dah pakaian sudah tutup warna kulit. Dah okey tapi terlalu ketat. Sampai ada yang pergi bank pakai legging pun ada. Ini muskilah besar ni. Kemudian dia yang tak suka orang tengok dia. Orang lelaki-lelaki bila tengok keadaan macam tu, dia pula nak marah, kata mata keranjang lah apa semua. Jadi ini muskilah kita yang mengundang. Kita yang mengundang. Bila kita mengundang, orang lihat. Saya tak cakap lelaki tu betul. Tapi masalahnya kita pun salah. Masing-masing menyumbang dalam kemaksiatan sebenarnya. Bahkan ada seorang imam yang besar, saya lupa nama dia, Badruddin Aini ke apa. Dia kata kalaulah seseorang kalau dah ditangkap wanita dan lelaki yang berzina, maka tidak hanya aku kenakan bukan berzina lah, masalah melihat lelaki yang melihat wanita tidak menutup aurat dengan pakaian yang tidak lengkap, maka aku tidak hanya menghukum lelaki yang memandang sahaja, bahkan aku juga akan menghukum perempuan itu sekali. Ya. Baik, sini ada komen kata wanita di Afghanistan menutup. Ya, tidak ada masalah. Memang uruf mereka begitu, maka mereka pakai. Kita tak boleh hukum pula di tempat-tempat yang memakai tudung labuh sedemikian kita kata ini syadid ekstrim. No, tak betul juga. Kita yang menuduh itu ekstrim pula. Dia berdasarkan uruf, berdasarkan pakaian setempat. Jadi saya kira labuh tidak ada masalah. Cuma pendirian kita dalam fiqh dia ada garis pandu yang cukup-cukup makan. Maka kalaulah kita ikut garis pandu cukup-cukup makan itu pun tidak mengapa dan tidak lagi dihukum sebagai berdosa. Sekarang dah pukul 11, saya buka soalan. Kalau ada yang nak bertanya, silakan. Saya akan berhenti dalam 11.10 macam tu ke? InsyaAllah, kerana saya nak sambung perjalanan. Kita jumpa nanti untuk kelas saya. Hari ini saya ganti orang saja. InsyaAllah, kalau ada yang nak bertanya, silakan. Silakan jemaah yang ajukan soalan dekat chat tadi boleh tanya terus, Ustaz. InsyaAllah. Saya tak nak cari chat baik tu, tak kerti lah. Boleh direct lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya kadang-kadang kita ada tetamu, lepas tu kita memang kena pakai tudung lah kan. Macam stalking tu macam mana Ustaz? Sebab kadang-kadang kaki kita melayan tetamu, kaki kita nampak. Kalau kita keluar memang kita pakai stocking. Tapi ni di rumah. Perlukah kita pakai stocking juga Ustaz? Terima kasih. Sebab tu saya cakap tadi, pakailah pakaian yang labuh. Maksudnya kalaulah kain kita pakai ataupun orang panggil apa, skirt labuh sekarang ni. Jatuhkan sedikit. Yang mana tersingkap sedikit-sedikit itu dimaafkan. Jadi bila kita duduk di hadapan tetamu, pastikan semua kaki masuk dalam kain. Jadi kalaulah kita yang pakai tracksuit, kita sendiri yang mendedah itu, maksudnya itu kita yang dedah. Tracksuit pakai mungkin sampai buku lali. Jadi yang tu saya consider kita kena tutup. Ya, pakailah. Walaupun sebenarnya masalah stocking ini, dia bukanlah ijma'. Kalau perempuan yang saya kasih sekalian, lihat dalam mazhab Abu Hanifah, stocking ini kaki bukan aurat. Mazhab Hanafi kaki bukan aurat dan juga lengan di sini. Dari sini zira'ain disebut. Dari siku sampai ke sini bukan aurat. Jadi kalaulah ada muskilah besar dan kita memang tak ada stocking, kita pun tergesa-gesa. Jadi boleh bertaklid sekiranya masalah demikian berlaku. Tapi dalam suasana masyarakat kita hari ini, saya tak rasa benda tu sukar untuk kita buat. Tetamu datang, kita hanya melabuhkan pakaian. Mungkin kita nak cari stocking, mungkin sukar. Tapi yang terbaik pakailah stocking. Ataupun dalam rumah kita pakai kasut. Bukan kasut yang tutup tu. Ada bulu-bulu tu. Ya, kasut bulu-bulu yang hotel. Kita sediakan. Hotelnya tu Ustaz. Itu sudah memadai bagi saya. Ya, memadai. Sudah cukup. Mungkin di belakang tumit nampak sikit-sikit. Dia tak nampak takkan dia aim sampai macam tu. Itu bukan tetamu dah tu. Itu dah kena perambat dengan penyapu dah tu. Jadi saya rasa kita boleh ambil perhatian lebih untuk masalah ini. Ya, kita dalam masalah ni kadang-kadang kita terlalu berkira-kira. Sedangkan kasut tu murah aja. Kasut hotel tu kan. Kadang-kadang pergi tidur hotel, balas bawa balik je. Kan? Sebab dia bagi sekali dah. Jadi tetamu datang pakai je kasut tu. Dah tutup dah. Tapi kalau dalam masalah agama, kita dah terlalu berkira-kira pula. Kan dulu macam saya sebut, pakaian kena macam ni. Dia kata, oh tak boleh lah Ustaz. Panas lah, itulah ini. Tapi kalau dia kayuh basikal, saya tengok perempuan sekarang ada yang kayuh basikal. Pakai ketat nak mampus. Sampai beratus-ratus kilometer dia kayuh basikal dalam panas yang terik. Boleh pula. Jadi dalam urusan agama dia berkira-kira. Tapi dalam urusan dunia ni macam-macam boleh. Habis duit boleh, itu boleh, ini boleh.
Lepas tu nak doa mustajab, itulah inilah. Jadi masalah muskilah kita di situ. Kerana kita dalam masalah agama, kita terlalu berkira-kira. Jadi saya cenderung untuk masalah yang puan tanya tadi, tutup. Tapi cuma mungkin kalau tak pakai stokin pun, labuhkan sedikit pakaian. Kalau nampak light-light macam tu, tak apalah, dimaafkan lagi. Okey? Saya buka. Ada soalan daripada Puan Rohaya ni dekat chat ni, Ustaz. Kalau pergi mandi sungai, pantai contohnya, kena pakai stokin juga ke? Macam mana ni? Saja, sama saja. Dia bukan isu mandi sungai ataupun dia keberadaan ajnabi di tempat kita. Jadi kalau nak ikut pendapat mazhab Syafi'i, ya kena tutup sebab kita naik daripada sungai. Kalau kita tak mampu tutup kaki dan ada ajnabi ramai, maka kita kena tutup. Tutuplah dengan apa sahaja, bi ayyi wasilatin kanat. Apa sahaja wasilah boleh tutup. Stokin ke apa ke. Okey. Tapi kalaulah dia mandi, dia terlupa stokin terlupa bawa, dia duduk dalam air dah, tiba-tiba laki ramai, dia dah nak kena keluar. Takkan nak suruh orang pergi supermarket beli stokin dulu. Susah. Maka dia tak ada cara lain. Mungkin waktu tu kita consider ikut pendapat seperti Hanafi. Cuma lain kali jangan buat lagi. Maksudnya kita cuba untuk iltizam dengan kepatuhan kita dalam mazhab, insya-Allah. Ya. Jadi pakailah stokin kalau di laut, di sungai. Ramai ajnabi yang tengok, maka seolah-olah melihat aurat kita. Walaupun saya akui dia bukanlah perkara ijma', ada pendapat yang kata membolehkan. Cuma cubalah ikut mazhab jumhur majoriti yang mengatakan kaki itu adalah aurat. Saya buka soalan yang lain. Silakan Kintan. Ustaz, kalau macam kita menari pula, berenang dekat swimming pool cup tu kan, baju kan macam ikut badan kan? Ya. Boleh ke? Itu sebab tu kita dah pakai longgar. Bila pakai longgar, sebab tu dia ada perbahasan khusus kita nak berenang. Dia ada hukum yang meletakkan makruh. Kalaulah kita pergi situ, kita akan jadi bahan tumpuan. Tapi kebanyakan dia taklah jadi tumpuan sangat. Kita pergi nak seronok, tak apalah, kita ambil pendapat yang lebih ringan. Yang nak pakai pendapat yang ketat, silakan. Tapi pendapat yang lebih ringan, maka yang melekat-lekat kita dah cuba elak. Kita dah cuba elak. Maka yang kita dah cuba elak tu, naik, janganlah biar melekat. Bila kita nak keluar daripada air tu, cuba kita renggangkan. Bila dah renggangkan, maka yang lebih-lebih itu, moga-moga Allah Ta'ala ampunkan. Tidak mengapa, insya-Allah, kerana kita dah cuba. Dan memang air ini sifatnya melekat. Tak payah nak buat macam mana orang Kedah kata. Cuma keluar, cuba renggangkan baju dahulu, kemudian keluar. Dan jangan pakai yang ketat lah. Ini baju pun dah ketat. Nanti nak renggangkan macam mana? Kalau dah melekat dengan air, lagi nampak bentuk badan. Okey? Lagi, saya buka lagi. Lagi satu soalan. Sila. Kalau kita pakai tudung kan macam tudung yang sarung tu, kan nampak telinga punya bentuk. Boleh ke Ustaz? Itu yang termasuk wa ma zahara minha. Maknanya yang kita tak dapat nak elak. Ya? Ila zahara minha yang kita tak dapat nak elak, sebagaimana kepala, telinga. Itu susah kita nak. Takkan nak letak silot. Tak haram lah kena pakai sekop dulu kat dalam, kasih tebal sikit ke apa, tak payah. Tak, dia tak sampai peringkat tu. Kalau nak pakai sekop dulu, silakan, bagus, baik. Orang Kedah tempat kami ni dia panggil anak, pakai anak. Tak tahulah orang Selangor panggil anak juga, tak tahu. Anak tudung. Ya. Jadi kalau nak ikut tak sampai peringkat tu, tapi kalau pakai itu baiklah. Ya, menghilangkan bentuk-bentuk tubuh yang tak dapat yang kita tak dapat elak. Sebab ada jenis yang ada migraine, dia tak boleh pakai tudung tu tebal sangat, tu yang dia sarung tu je. Ada migraine ataupun margarine. Margarine tu yang letak kat atas roti tu kan. Kita nak belanja kan. Nanti kita buat makan roti ramai-ramai pakai margarine. Ustaz, kalau kita pergi jumpa doktor kan, doktor tu bukan ajnabi kita. Macam mana? Kita takkan nak minta saya tak nak lah doktor lelaki, saya nak doktor perempuan. Boleh macam tu tak? Ini perbahasan khusus mengenai ikhtilat. Ya, ikhtilat. Sebenarnya, kalau saya nak bahas tentang ikhtilat ni panjang. Okey. InsyaAllah, boleh tak kalau saya bawa perbahasan ikhtilat ni panjang? Saya boleh bawa untuk tajuk khusus nanti insyaAllah dalam minggu ke berapa? InsyaAllah. Hari apa Hari Isnin, tapi hari Isnin untuk ni kan, untuk tafsir. Tapi tak apalah, saya jawab ringkas dulu, nanti saya akan detailkan. Masalah ikhtilat ini ialah kita tak boleh ikhtilat duduk dengan dia dalam kitab Hasyiatul Jamal, kalau tak silap mazhab Syafi'i kita mengatakan ikhtilat ini bukan semuanya haram, tak. Ikhtilat ini ada yang tertentu sahaja haram. Disebut sebagai al-ijtima', satu pertemuan. La tu'man, yang tidak aman.
fi raibah, la tu'manu raibah. Maknanya yang tidak aman daripada raibah ni keraguan. Maknanya kita duduk situ boleh jadi kita akan jadi tertarik dengan lelaki itu akan tertarik dengan kita, ataupun jadi fitnah. Orang kita tak ada apa-apa duduk dengan dia, tapi orang tengok tu jadi fitnah. Tetapi jadi fitnah itu, kata dalam kitab Syafi'iyah tadi, adatan, pada adatnya, pada adat. Jadi kalau kita masuk jumpa doktor dalam satu bilik, tutup pintu. Siapa pun tak boleh tengok. Pada adatnya orang faham ini doktor dengan patient, so tak jadi fitnah. Pada adatnya selalu begitu. Kalaulah doktor dengan patient tu ada niat tak elok, itu dihukum pada niat, ya. Innamal a'malu binniat ataupun al-umuru bimaqasidiha. Tetapi secara asasnya, secara zahir lulus. Kenapa? Pada adatnya. Kadang-kadang kita memang tak nak anak adik-beradik kita masuk, mahram kita masuk, kerana kita ada hal yang penting, kerahsiaan kita dengan doktor tu sahaja. Maka pada pendapat mazhab Syafi'i sendiri, kalaulah aman pada adatnya daripada fitnah, boleh duduk macam tu. Tak perlu pilih doktor perempuan. Kerana kadang-kadang doktor yang bertugas mungkin lelaki sahaja. Ataupun doktor perempuan tak pakar waktu tu, doktor lelaki lebih pakar. Jadi diberikan kelonggaran. Sama lah macam naik Grab, ya. Duduk dalam satu kereta. Maka kata dalam kitab Syafi'iyah, kata guru kami, dia kata, sekiranya duduk di sesuatu tempat, orang nak melihat kita tak perlu minta izin, maka tidak haram. Saya ulang, duduk di satu tempat yang tertutup, maka bila orang nak melihat kita tak perlu minta izin. Contohnya duduk dalam Grab, orang nak tengok kita, orang tak perlu minta izin. Takkan nak ketuk dulu, Syaimin, nak tengok kamu boleh tak? Tak. Jadi bila boleh macam tu, maka tak haram. Tapi kalau yang keluar tu pakwa dengan makwa, boyfriend dengan girlfriend, niat mereka dah tak elok, maka dihukum pada niat. Ya, dihukum pada niat. Saya bahas tadi sudut keberadaan kita di sesuatu tempat. Okey? Jadi insya-Allah kalaulah doktor tersebut tak ada pilihan dan kemudian doktor itu lebih pakar dan kita lebih senang dengan dia, maka boleh duduk dalam satu bilik sekiranya aman pada adat, insya-Allah taala. Saya buka lagi satu soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ini berkenaan dengan aurat wanita sesama wanita, ya. Ya. Kalau aurat ni di antara sahabat bersama sahabat dengan ahli keluarga, di antara seorang muslim, wanita muslim dengan yang non muslim. Ya. Adakah had auratnya sama di antara wanita muslim dan juga non muslim, sama ada ahli keluarga ataupun sahabat? Ini wanita ke atau wanita dengan lelaki? Wanita dengan wanita? Wanita dengan wanita sahaja. Baik. Non muslim dan muslim. Ya. Mengikut mazhab Syafi'i dan sebahagian mazhab yang lain, hukum wanita Islam, wanita muslimah membuka tudung sekalipun di hadapan wanita yang bukan Islam, hukumnya haram. Ini mengikut mazhab kita Syafi'i. Baik, saya tak nak stop di situ kerana kita ada banyak isu. Isunya anak-anak kita yang berasrama, dia akan buka tudung di hadapan non-Muslim kerana satu asrama. Takkan nak pakai tudung 24 jam. Demikian juga sebahagian dari kita ada yang memotong rambut di salon yang bukan Islam. Saya nak petik kalam Syekh Atiyah As-Saqar. Kerana fatwa yang sebegini, saya hanya pernah baca fatwa daripada Syekh Atiyah As-Saqar. Siapa Syekh Atiyah As-Saqar? Dia bermazhab Syafi'i dan dia adalah pengurusi Lajnah Fatwa Al-Azhar suatu masa dulu. Sekarang sudah wafat. Dia mengatakan larangan perempuan muslimah tak boleh buka tudung di hadapan bukan Islam tadi, dia ada sebab. Okey? Dia ada sebab. Sebabnya ialah, sebab apa? Sebab kerana ditakuti perempuan non-Muslim tadi akan menceritakan auratnya pada lelaki yang tidak berkenaan. Ini berlaku. Bila dia boleh tengok aurat, maka nanti dia bawa, dia jaja. Dia bagi tahu dekat lelaki mana-mana yang tak berkenaan. Dia kata leher perempuan tu jinjang, rambutnya lurus, dagunya macam ni, tengkuknya macam ni, maka jatuhlah muru'ah dan martabat perempuan tadi. Maka kata Syekh Atiyah, sekiranya perempuan tadi, kalau itulah sebabnya, maka diharamkan juga kita membuka tudung bukan hanya pada non-Muslim, tetapi Muslim, Muslimah yang orang Islam perempuan yang mulutnya sangat jahat. Maka haram kita buka tudung. Bahkan boleh kita buka tudung di hadapan non-Muslim yang mulutnya tak jahat, bahkan haram kita buka di hadapan perempuan yang mulutnya jahat walaupun dia Islam. Maka dengan mengambil pendapat ini, maka boleh kita potong rambut di salon yang bukan Islam, tetapi cari yang baiklah, janganlah yang mulut becok kan nanti dia cerita
tentang aurat kita. Yang lebih tepat, yang lebih baik ialah potong rambut dengan orang Islam kita, muslimah, yang mulutnya baik. Itu lebih selamat. Keluar daripada khilaf terus. Ya. Tapi kalau ahli keluarganya Ustaz, kalau kata keluarga kita, ada ahli keluarga kita non-Muslim, kalau seorang tu mu'alaf, Ahli keluarga yang ada ikatan mahram tidak mengapa. Ini kita bahas tentang dengan ajnabi. Dengan ajnabi. Dengan non-Muslim, kalau dia non-Muslim, ya kalau non-Muslim. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i tadi, ya dengan adik-beradik bila non-Muslim pun tak boleh. Ya. Tapi saya beri dua pendapat ikut yang lebih ringan. Melihat kepada situasi kita sekarang. Kalaulah anak-anak perempuan ada yang bersekolah di asrama penuh misalnya, di situ dia ada yang bercampur dengan Chinese, India, maka susah dia nak kekalkan tudung secara 24 jam. Ya. Jadi boleh pilih mana-mana pendapat yang lebih ringan tadi untuk diikuti persesuaian. Kalau ada orang yang nak pegang pendapat yang pertama tadi ialah keras tak nak buka tudung di hadapan non-Muslim, itu pun lebih baik ikhtiyatan, maknanya lebih berjaga-jaga. tayyib, jazakallahu khairan. Jelas saya menjawab soalan tu pun tidak tu? Tayyib, ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang nak tanya? Kalau tak ada saya nak tutup. Silakan nak tanya cepat sebelum Ustaz nak beredar. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya mengenaan orang yang menjahit pakaian ni, dia pakai tutup aurat, tak pakai pakaian ketat, tapi dia menjahit pakaian orang lain yang ketat, kemudian orang tu pakai, adakah dia mendapat dosa bersama? Baik. Kaedah kata lil wasail hukmul maqasid. Lil wasail, wasilah kita ni sebagai wasilah dia pakai. Hukmu al maqasid, dia sama macam hukum orang yang buat lah, hukum maqasid. Maka kita lah yang menyumbang kepada dia tak pakai. Tapi ingat, ada beberapa perkara yang dia bukan menyumbang secara langsung. Kalaulah dia orang nak buat pakaian ketat, wanita datang nak buat pakaian ketat, kita tanya siapa yang nak pakai. Ini orang yang mengaji. Siapa yang nak pakai? Dia kata dia lah. Nak pakai dalam rumah ke nak pakai kat luar? Kita tak luar, ada function ke, ada apa program ke, event ke, saya nak pakai. Maka waktu tu haram untuk kita terima. Sebab apa? Sebab dia menyumbang. Tapi ada orang yang buat pakaian ketat, di situ taradud. Sama ada boleh jadi dia pakai di rumah, atau boleh jadi dia pakai di luar rumah. Maka ada kaedah yang menyebut sesuatu perkara yang lahu isti'malan, ada dua guna. Maka fal hurmatu 'alal musta'mil. Haramnya itu ke atas orang yang guna, kita yang buat tak kena. Macam pisau kita jual, boleh jadi dia bunuh orang, tapi boleh jadi juga dia potong bawang. Maka waktu tu kalau dia membunuh, maka haramnya tadi ke atas orang yang guna, bukan orang yang buat. Jadi siapa yang saya nak abang tadi, kalaulah ghalibnya memang dia pakai, dia buat memang untuk dia pakai di hadapan ajnabi dan kita tahu bahawa dia akan pakai depan ajnabi, maka kita jangan buat. Oh, ini susah sebab kebanyakan pakaian-pakaian yang tak cukup inci ni, tak cukup kain ni, semua pakaian mahal-mahal. Jadi kita perlu penjahit yang warak. Sama juga dalam kitab-kitab fiqh, kata ada seseorang yang nak buat cincin emas, lelaki nak buat cincin emas, maka wajib kita bertanya pada dia siapa yang nak pakai. Kalau dia kata dia yang nak pakai, haram kita buat. Haram kita buat. Tapi yang tak tahu, yang confuse, kadang-kadang dia jual legging tak mesti orang pakai di khalayak umum. Boleh jadi dia pakai pergi pasar malam, haram. Tapi kalau boleh jadi juga dia pakai di dalam rumah, boleh jadi, kita tak tahu. Jadi bila tak tahu, waktu itu dia sama banyak. Fal hurmatu 'alal musta'mil, orang yang guna, al musta'mil ni orang yang guna. Orang yang guna tu saja haram. Kita yang jual tak haram sebab dia ada dua guna. Setiap perkara kata guru saya lahu isti'malan, ada dua guna. Fal hurmatu 'alal musta'mil. Haram tadi kena pada orang yang guna, tidak pada kita. Tapi kalau dia jelas-jelas memang nak pakai di hadapan umum, maka waktu tu kita menyumbang secara langsung. Jadi saya minta izin dulu, saya minta maaf kalau ada soalan boleh bawa nanti pertemuan pada hari Isnin. Kelas tafsir nanti nak tanya soalan fiqh pun boleh, saya open, saya tak kisah. InsyaAllah kita sambung pada hari Isnin ini kerana saya nak melanjutkan perjalanan saya. Saya nak sembahyang Jumaat di Al-Usta. Saya ada lebih kurang 60 km lagi. Saya minta maaf kalau ada kekasaran ataupun perkara yang mungkin barangkali puan-puan kurang selesa dengan saya. Aqulu qawli hadza, banyakkan selawat kepada Nabi SAW pada hari ini kerana ada janji khusus untuk hari Jumaat. Sesiapa yang berselawat pada hari Jumaat, Nabi kata akan diperkenankan baginya 70 hajat akhirat dan 30 hajat dunia. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam